ولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بالتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ini. Allah pilih kita semuanya lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan. Dalam keadaan kita berada di suasana yang penuh dengan cabaran, yakni akhir zaman. Bila masuk kepada penambahan tahun, yang mana kita telah pun masuk ke tahun Masih 2024. Adapun bila sebut dengan tahun ni, kita kena selalu memperingatkan diri kita bahawasanya tahun yang kita kena utama ataupun kena sentiasa ingat itu adalah tahun hijrah. Itu yang utama. Dan hijrah telah pun mendahului Masihi sebenarnya kalau ikutkan. Kalau lihat kepada susunan harian, permulaan hari kita adalah bermula maghrib. Maghrib tu dah masuk permulaan hari. Dan ianya berkaitan dengan ibadah kita. Berkaitan dengan ibadah. Adapun uruf ataupun keadaan semasa kita menggunakan susunan tahun kalender Masih Hijriah, yang kalau tengok kepada pengasas dia tu Pope Hijriah nama. Padri. Dia untuk susunan urusan dia lah. Namun tidak menjadi isu lah kalau kita gunakan hanya untuk urusan dunia kita. Dan memang semua pun pakai tarikh yang sama. Ala kulli hal, kita nak sentuh tentang bila masuk atau bertambahnya tahun ni, maknanya kita sedang mendekati, kalau nak sentuh tentang zaman,
Kita mendekati fasa penghujung. Bertambah ni kita kena faham, setiap pertambahan pada dunia ini bukanlah istilah yang kita nampak tambah, walaupun diistilahkan tambah tu umpamanya banyak. Dalam satu segi kita nak bertambah tu, kalau ikut susunan bertambah, kita hanya nampak satu, bertambah kebaikan, az-ziyadatul fil khair, bertambah kebaikan, itu nama barakah. Di dunia ni kita nak cari berkat, sebab istilah pada dunia ni tambah ni sebenarnya berkurang. Matematik dia ke belakang, dia count down ni sekalian. Kalau kita bimbang tu sebenarnya, kalau siapa faham melihat dunia dengan hakikat, jadi dengan kebenaran, dunia dikira bukan bertambah. Kalau contoh saya, wallahu alam, katalah diberi tempoh 60 tahun contoh. Dia punya kira dia 59, 58, 57. Dia ke belakang. Dia count down. Dia dah ada dah maksimum tu. Dia bukan bertambah banyak, tidak. Macam kita bertambah tahun dah 24. Sampai bila ni? Ni bertambah ni. Sebenarnya tak tahu maksimum mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin sampai 2 tahun lagi. Mungkin tak tahu. Countdown kita rupanya 24 ni sedang menuju ke hujung. Bertambah bagi dunia ni, istilah tambah ni berkurang. Dia berbeza dengan akhirat. Akhirat sungguh. Akhirat, Allah SWT meletakkan istilah akhirat ni, kalau dibandingkan dengan dunia, dan surah An-Nisa ayat 77. Tapi ini penting ilmu ni sekalian. Ilmu ni lah yang membuat kita boleh berfikir elok, boleh buat timbang tara, kita boleh, orang kata apa, nak menghayati. Kalau beramal saya tanpa ilmu tu jadi masalah. Kita kadang-kadang tak boleh nak menghayati. Sebagai contoh, dalam perbincangan kita pagi ni, kita nak menghayati tentang perbandingan perbezaan ni. Dan surah An-Nisa ayat 77, Allah bandingkan dunia dengan akhirat. Kul mata'ud dunya qalil. Dan dunia ni Allah SWT menisbahkan dengan kesenangan. Mata' kesenangan. Memang dunia ni memang orang nak senang, tak apa nak susah. Cuma Allah jadikan takdirnya ada susah senang. Kalau tanya 10 orang, 11 orang nak senang. Tak ada cari saya ni sedang merancang hidup saya untuk susah. Tak ada. Jadi makna kata dunia ni memang senang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan surah Al-Hadid ayat 20. Tidaklah kesenangan dunia. Mata' juga. Jadi Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 77, kul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia ni kecil. Kecil ni mas sekalian. Kalau nisbahkan senang dunia ni, apa kita nak nisbahkan senang? Katalah kita ada nisbah senang dengan duit lah. Dunia, kita si dunia. Kira orang berduit dia orang senang, orang kata, senang lah dia. Okey, tak apa. Kita letak semaksimum yang boleh duit yang ada. Semaksimum boleh lah duit yang ada. Pun di sisi Allah kecil. Kan? Dan dalam istilah duit ni mas sekalian, kita pun menyangka kita nak dapat duit yang banyak. Walhal sebenarnya Allah dah bagi kita banyak dah. Apa bukti Allah bagi banyak? Cuba kira backward balik. Berapa kita dah pakai duit? Start daripada akil balik. Kita muhasabah. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jom kita hisab daripada akil balik. Sebab start duit dia ditanya. Start duit ditanya. Ada orang relax dia pegang duit, walhal duit tu akan ditanya. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua Allah tanya. Takut. Agak-agak boleh jawab tidak? Cuba kita bertanya dengan diri kita. Agak-agak lah. Start akil balik, aku pegang duit berapa sampai sekarang? Boleh kira? Agak-agak. Kita buat kesimpulan tu lah. Memang tak kira punya. Kesimpulan tak terkira. Itu pun dah menyatakan banyaknya duit kita. Tapi kita kasih sikit je. Allah Akbar. Nak tahu duit dunia itu besar ke kecil?
Tak kisahlah duit yang ke depan tu orang kita banding, oh ni banyak duit. Okey, tak apa, kita banding ke belakang. Yang beratus juta, berbilion, bertriliun pun, kalau cerita backward pun dia tak boleh kira. Dia lagi lah tak boleh kira. Banyak no katanya. Okey, katalah. Yang tak ada bilion-bilion, triliun pun, kalau suruh backward ke belakang, tak boleh kira juga. Same. Kita telah melalui satu perkadaran yang sama. Dua-dua tak terkira. Maka sudahkah Allah menjalankan kekuasaannya memberi hamba-hambanya, yakni rezeki yang tak terkira? Ya. Kalau nisbahkan duit itu terjemahannya salah satu pada rezeki lah. Tapi pastikan pakai yang pada jalannya halal. Kalau tidak digunakan pada jalannya halal, tidak dinamakan rezeki itu, dinamakan istidraj. Tak ada lagi lah, alhamdulillah. Mam, saya dapat rezeki ni, jadi nak buat makan-makan kesyukuran. Rezeki apa kamu dapat? Adalah menang loteri ni. Allah, itu kan rezeki tu balak namanya. Istidraj ni. Tak ada orang bagi rezeki. Rezeki ni dikaitkan wa barakatan fi rizqa. Nah. Jadi kul mata'ud dunya qalil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Nampak? Akhirat tu kekal. Kekal. Bukan dibanding qalil, Allah banding kabir, kathir. Kiraan akhirat kekal. Jadi kalau kita tengok dunia ni mas sekalian, kalau kita fikirkan letih kita. Sebab apa? Bertambah ni bertambah. Kita akan berfikir, nak habis dah. Kalau bertambah ke depan tak tahu apa jadi. Berfikir-fikir kita. Kerana dunia yang tak pasti. Nak pula bila dikaitkan dengan 2024 ni, macam-macam peristiwa lah dikaitkan. Kalau dikaitkan dengan hadis tak apa, peristiwa akhir zaman yang merujuk pada hadis. Ni spekulasi banyak. Pakar-pakar keluarlah, pakar ahli sejarah, pakar semua pakar keluarlah nak pula medsos ni. Jadi kita akan membuatkan dunia ni memang satu perjalanan yang banyak persoalan sebenarnya. Kenapa? Kerana kita nak beralih kepada satu kehidupan yang kekal, akhirat. Akhirat itu nikmat bertambah. Bila kekal ni maknanya sentiasa evergreen, bertambah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Satu pernyataan yang cukup jelas daripada Allah SWT tentang keadaan orang beriman di dunia ni, sifat orang beriman di dunia ni. Allah kata apa? Kabarkan berita gembira bagi orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini pun satu peringatan bagi kita. Bila masuk tahun-tahun ke depan ataupun perkhabaran-perkhabaran yang nak disampaikan, keutamaan, Nabi kata, wabashiru wala tunafiru. Kabarkan kegembiraan, berita gembira, jangan kabarkan kebimbangan. Beriman ni sifatnya kena berikan khabar gembira. Kalau orang tu sakit pun, sakit ni mesti doakan dia, sunnah, doakan kesihatan, terus sihat. Tak payah kabarkan kerisauan buat dia. Sebab Allah memberikan khabar gembira bagi orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman ni buat apa? Dia beramal soleh.
Kenapa dia beramal soleh? Kerana dia beriman. Dia percaya. Amal-amal ni sebenarnya menyatakan suruhan Allah. Belum lagi menyatakan iman. Belum tentu kita beramal itu menyatakan iman sebab ada yang beramal kerana ada masa lapang. Contoh. Kerana ada susah. Kerana macam-macam. Sebab tu, inna amalu minni. Namun, bagi orang beriman, dia akan beramal. Kerana apa? Kerana dia percaya. Percaya apa? Kalau rujuk kepada perbahasan sifat 20, sifat nafsiyah. Al-wujud. Dia sebut iman ni, kata Imam Abu Hanifah, menterjemahkan perbahasan al-wujud bil makna amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Apa beriman kepada Allah? Beriman bahawasanya Allah itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mawujud, yang ada hanya Allah. Ni semua ni diadakan. Jadi beramal sebab Allah ada. Itulah. Datang masjid sebab apa? Sebab Allah ada. Bukan sebab masa lapang, bukan sebab ada masa lapang. Malah kita kena usaha lapangkan masa. Masjid nisbah kepada rumah Allah. Syariat lah. Bukan ada orang tu salah faham walaupun sudah Allah jadikan Baitullah. Kata Allah, ada rumah ke Ustaz? Ya Allah. Faham pula dia. Untuk kita faham. Nisbah rumah Allah. Dan rumah ni, kalau kita ambil tamsil, contoh, rumah mak. Jadi, kalau rumah mak ni kita datang ni, sebab ada mak lah. Orang pun cakap, tak boleh kampung naga. Mak ayah tak ada dah. Jarang lah balik. Balik lah juga, tapi jarang lah. Ada tu, walaupun duduk jauh, dia usahakan balik arwah dah. Meninggal kat Madinah. Arwah Haji Kamaluddin. Meninggal kat Madinah, dikebumikan di Baqi'. Allah. Antara amalan beliau apa? Jadi Allah bagi kesenangan. Tapi susah awalnya. Tapi saya tengok, dia ada company, staff ramai, 200 orang lebih. Setiap kali annual return, dia punya meeting, GM dia akan buat tazkirah. Dia panggil saya. Boleh kata setiap kali. Dan saya tengok ada seorang wanita tua, berusia duduk depan. Saya tanya, siapa ni Ji? Ni mak saya tu. Mak bawa dalam annual meeting macam main. Kalau kita nak libat mak apa tak? Sebab apa nak dengar ceramah? Ya mak saya ceramah. Mari duduk Kedah. Dia punya boleh balik hari, dia naik flight ya. Balik hari zap macam gitu. Ada kemudahan kan? Sebab tu kita ada kemudahan, banyaklah kita boleh memudahkan. Ada duit, ada naik flight balik hari ya. Yang nak balik boleh macam tu macam itu. Boleh dikatakan jauh bukan jadi halangan lah. Kerana kewajipan dan tanggungjawab. Macam gitu. Jadi nisbah kepada kita. Yang ada hanya Allah. Beramal kita ni kerana ada Allah, khalas. Bila Allah ada, Allah tahu lah bayar. Dan kita yakin bahawa Allah bayar. Allah Maha Kaya. Apa yang Allah bayar? Kat dunia Allah bayar pahala. Belum tentu dunia. Jangan ingat Allah bayar dunia kat kita. Bayaran Allah nak bayar, tak terbayar kat dunia. Serendah-rendah dunia. Serendah-rendah dunia. Boleh buka Syama'il Muhammadiyah dalam bab ketawa Nabi. Bab Maja'a fi dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab Nabi ketawa, menceritakan tentang orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang yang paling akhir. Kalau dalam paling akhir ni maknanya paling hardcore lah. Orang beriman ni insya-Allah dia tidak akan kekal dalam neraka. Tapi jangan rasa selesa pula. Selamat. Ada orang kata tak apalah Ustaz, korang masuk juga. Jangan kata juga. Neraka ni bukan Grand Continental boleh sehari duduk. Jangan. Siksa yang amat ya Allah. Api dia 70 kali ganda lebih dahsyat pada api dunia. Nauzubillah min zalik. Keluar daripada syurga, daripada neraka nak masuk syurga. Paling lekeh 10 kali ganda dunia. Bayangkan. Paling rendah.
10 kali ganda dunia. Saya duduk dekat Selangor ni pun rasa besar dah. Bayangkan satu dunia ni tempat kita. Satu dunia. Bukan satu Malaysia. Satu Malaysia pun dah rasa tanah dekat mana? Saya satu Malaysia ni tanah saya. Boy. Rasa dah besar dah. Kita pun jawab. Satu dunia tanah saya. Hai, dahsyat lagi. Jawab lagi. 10 kali ganda dunia. Adik, kalau 10 kali ganda dunia paling rendah pun 10 kali ganda dunia. Dah tu. Allah nak bayar dengan dunia macam mana? Kita kena faham. Sebab tu kita beramal ni jangan kita tengok sangat dunia tu hasilnya apa. Walaupun kita perlukan juga kepada kebaikan husnayain. Yalah. Kebaikan dunia akan memudahkan apa? Kita nak baik dunia ni agar memudahkan tadi banyak-banyak perkara kebaikan. Itu perkara mudah dunia yang berkat ni bertambah sesuatu benda dunia, berkat dia bertambah kebaikan kita. Satu benda yang berkat, bertambah gaji contoh. Sebab tu ramai orang nak tambah gaji tapi tidak tambah keberkatan pada gaji. Ataupun sibuk menambah keberkatan, sibuk menambah pendapatan tapi tidak sibuk tambah keberkatan. Hati-hati kat dunia ni, ingat, pegang tuan-tuan. Kat dunia ni berkat je. Hilang keberkatan, tiada penambahan. Banyaklah macam mana pun. Tidak dikira. Yang nak cari kat dunia, berkat. Bertambah tahun, bertambah berkat. Itu sunnah. Malah bertambah tu bukan tambah banyak, tinggal lagi 2 tahun lagi. Macam mana kita nak ligan? Bagi contoh. Nak ligan 2 tahun berbaki ni. Ligan keberkatan. Macam bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu beramal bukan boleh banyak. Tapi Allah bagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu malam penuh barakah. Kita pun ligan cari malam tu. Sebab apa? Nak cover banyak benda. Sama lah dengan hidup kita. Kalau kata nak hidup lama tak boleh. Singkat. Dunia sedikit. Syurga yang kekal dengan Allah bagi gambaran. Gembira. Dan orang yang beriman dan beramal soleh. Beramallah kita kerana Allah ada. Datang rumah Allah ni jemaah sekalian. Ini satu asal untuk kita yang datang tahniah. Saya ucapkan tahniah. Malam saya berada bersama dengan surah An-Nur di Shah Alam Seksyen 20. Kita buat kempen. Bukan kempen ikut waktu dah. Kempen akhir zaman ni. Jangan kita tercicir dengan misi nak memenuhkan soft. Sebab kebangkitan dah berlaku bila-bila masa. Jadi dia dah bangkit, kita jadikan orang yang memenuhkan soft. Sebab tak ada perimeter lain. Sebab Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang berlaku adalah barometer ataupun KPI-nya masjid. Macam mana nak buat penuh? Jemaah sekalian. Kalau kita renung, kita buat soalan lah. Mudah-mudahan tidak begitu. Mudah-mudahan tidak macam itu soalan. Kalau kita nisbahkan datang rumah mak kerana mak ada, kita boleh juga nisbahkan datang rumah Allah kerana Allah ada. Betul? Kalau kita tak datang rumah mak sebab mak dah tak ada. Ini kata mudah-mudahan tidak begitu. Kalau kita dah tak datang rumah mak sebab mak dah tak ada. Mak dah tak ada lah Ustaz. Okay. Maknanya kalau tak datang masjid, sebab tu kita takut pun jawapan. Adakah sebab rasa Allah tak ada? Ni dia nak paku lah. Saya tak fikir benda lain lah. Saya cakap dekat jemaah kita tak fikir benda lain lah. Kita ni hidup, kita tak payahlah nak. Saya kadang-kadang kita nak cakap. Ilmu banyak, betul lah banyak. Anak kan, buatlah macam mana pun. Kalau tak boleh rasa mak dia ada. Kalau tak boleh kau datang singgah mak-mak. Rumah mak kamu tak boleh singgah. Tak payah. Macam itulah. Cakaplah kamu ilmu tinggi mana. Duit banyak mana. Apalah cerita lah. Tapi kalau rumah mak pun kamu anggap macam tak penting. Apa je kepentingan kita kat dunia ni? Hilang segala-gala kepentingan. Hilang. Sebab tu rupanya kalau kita lihat datang ke rumah Allah surah Taubah ayat 18 dinisbahkan dengan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bila sebut man amana billah ni rujuk pada sifat 20 al-mawjud al-wujud, mawjud yang ada.
Yang ada hanya Allah. Jadi kita tahu rumah Allah ni sebab Allah ada. Jadi kalau tak datang, 50-50 mungkin. Ada ke tak ada lah. Tu risau tu. Kita risau gitulah. Mudah-mudahan bukan begitulah. Mudah-mudahan bukan begitulah. Ada kesibukan mungkin itulah. Tapi masuk tahun baru ataupun azam kita setiap hari. Itu. Ujian tu kita. Dan bagi orang lelaki, orang perempuan pula, kami nak buat macam mana Ustaz? Ni pun satu kat ni. Dua rumah yang kita kena imarahkan. Rumah Allah, rumah tangga. Rumah kita. Kita dipanggil suri rumah. Suri rumah. Bukan suri rumah ni tak ada kerja. Suri rumah, serikan rumah tu. Orang perempuan diuji dengan dah tak nampak rumah tu tak ada seri. Banyak sibuk di luar. Hati-hati. Kita lelaki sama. Tak nampak dua rumah yang akan diusahakan untuk dikosongkan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana dia nak kosongkan Masjidil Aqsa. Dia akan kosongkan masjid-masjid dan rumah-rumah. Rumah-rumah apa? Rumah-rumah kita. Tak ada, sepi. Orang rumah mana? Dia tak jadi orang rumah dah, orang luar. Dia lebih suka duduk kat luar. Hiburan banyak. Seronok. Rumah bosan lah bang. Saya nak me time. Sudah. Isteri aku nak me time pula. Masa macam tak ada apa kat rumah ni. Hati-hati. Ni air zaman ni, ya Allah. Dia seronok lagi di luar. Sebab tu kita tengok hairan kat luar penuh. Ya. Yang penuh ni ramai perempuan. Allah Akbar. Perempuan ramai perempuan kat luar. Kalau program-program kita risau. Risau tu kata risau ni. Di shopping kompleks, shopping mall ramai perempuan. Pantang buat sale. No. Sanggup tu. Berjam-jam mengatur. Di kedai makan ramai mereka juga. Mereka saja. Hati. Cari orang lelaki. Mana orang lelaki? Kita nampak lelaki ramai kat masjid tu. Dia tengok masjid. Tak ada juga. Missing in action. Orang lelaki ni missing in action. Nyorok kat mana mereka ni? Contohlah. Nah ini saya cerita realiti mas, bukan kadang orang salah faham dia ingat mengata, bukan mengata, kita bercerita realiti yang sedang berlaku berkait dengan perbahasan. Kalau mengata lain. Kamu tahu? Aku tahu. Depa ni tu buat mengata, cerita hal orang. Itu kan nak sangat cerita hal orang. Kita nak melihat keadaan umat. Nak dinisbahkan pula dengan akhir zaman. Bertambah tahun, bertambah itu. Di mana kedudukan kita? Adakah kita nak rasakan al-mawjud, yang ada hanya Allah? Hilang rasa nikmat. Ni timbul orang dulu Tok Wan kita, Tok Nyang kita tak ada, timbul isu nak, orang kata apa, nak menguruskan rumah tangga, nak masak, nak rumah, sedia baju. Tak ada konten-konten buat sama-sama, tak ada. Seronok Tok Wan kita, Tok Nyang kita sampai menguasai macam-macam resepi. Bukan sebab nak buat konten pun. Kadang-kadang kita buat resepi nak masuk konten pula. Ini memang betul. Banyak buat kuih itu, buat kuih ini, buat itu, buat ini. Selesa dia duduk di situ. Malah dikaitkan dengan dapur tu, memang itulah sebenarnya. Dapur ni, kalau restoran tu, patut orang perempuan bangga lah tak? Sebab tukang masak, kalau tak masak, tak berasa. Betul lah. Restoran. Master chef. Dikaitkan. Dapur. Ni tak, sekarang tidak. Sekarang jangan dikaitkan dengan dapur. Jangan dikait. Kita wanita moden. Moden tu tak apa dah. Tak adalah kita menolak kemodenan tu kan. Tapi masalahnya hilang terus pengisian tu. Ni berbalik pada tadi. Beriman pada Allah. Nak rasa Allah ada, buatlah sebab Allah ada. Kita nak imarahkan rumah Allah sebab Allah ada. Menjaga rumah tangga sebab Allah ada. Sebab dua rumah ni kena syariat jaga. Azam. Jaga, imarahkan. Hidupkan dengan amalan. Macam kita ni pagi. Hidupkan dengan amalan. Hidupkan masa kita. Isi masa kita datang. Alah, untuk apa? Membuktikan Allah ada. Diri kita lah.
Allah tidak perlu dibuktikan ada. Tapi kita nak rasa bukti Allah ada, Allah dengan kita, hadir ke rumah. Bagi masa. Sini subuh datang, zuhur datang, asar datang. Kalau tak datang kat sini, di mana saja kita berada, di mana ada masjid, di situ kita ada. Ada nak bercuti, kalau tuan-tuan semua ni Allah dah pilih hati kan. Saya cakap terang, kalau Allah dah pilih hati tu di masjid, kalau ada bercuti, mesti dia nak cari tempat yang ada masjid. Mesti. Tak dikira indahnya duduk di pergunungan, duduk melihat keindahan. Betul lah kan? Tapi maghrib aku tak ada kat masjid. Walaupun boleh berjemaah dengan kita. Tapi kita rasa kekok kita. Kekok. Kita nak cari juga. Last sekali tempat yang betul-betul seronok nak pergi, last sekali Mekah lah, masjid. Pergi tu tak ada, pergi tempat lain lah. Sini seronok sini lah. Biar duit tu habis kat sini lagi rela aku. Macam tu. Atau nak cari tempat lain, cari masjid. Kalau pun ada bercuti mana, dia akan cari. Kita orang lelaki cari. Macam mana kita boleh cari tempat penginapan tu beratus-ratus kilometer kita sampai ke tempat-tempat beribu-ribu kilometer. Takkan kita tak boleh nak waste dekat dalam tu. Masjid near me. Carilah. Tengok, katalah daripada tempat penginapan kita pun jauh juga, tak apalah. Dah kita sanggup datang jauh-jauh ke tempat penginapan, takkanlah kita tak sanggup jauh-jauh sikit datang cari masjid. Cari. Mana ni? 10 kilometer. Allah, 10 kilometer. Tak apalah. Aku dah jauh datang, dah 200 kilometer ni, 300 kilometer ni. Takkan 10 kilometer nak cari. Sekurang kalau tak dapat 5 pun, satu waktu lah. Tak subuh, maghrib. Maghrib abah nak cari masjid. Mau kita sambil-sambil cari makan, isilah pengisian. Sambil-sambil nak cari makan tu kita pergi masjid. Balik daripada tu kita cari lah makan mana-mana. Tak ni fokus tu cari makan terus. Allah Akbar. Ni benar-benar kita nak muhasabah tentang iman. Jadi perbandingan tu kecil dengan kekal. Kena ingat. Jadi bertambah dunia ni bukan menunjukkan banyak, tapi sedikit. Dalam surah Al-Baqarah 25 ni, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam. Ni nak tunjuk ni. Di dalam ni surah ni saya menarik, saya suka baca ni. Banyak lagi, tapi dalam Al-Baqarah 25 ni Allah nyatakan jelas perbualan kita di dalam syurga. Allah kata apa? Kita akan berbicara. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, setiap kali makan buah kat syurga, mereka akan berkata, bukankah ini buah-buahan yang sama yang pernah kita makan dulu? Kita suka makan apa kat dunia? Musangking. Nak menunjukkan kat syurga apa yang ada kat dunia, ada kat syurga. Malah lebih lagi. Sebab apa? Ini dalil. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Bukankah ini kita pernah makan? Setiap kali buat ini macam musangking ni. Nampak? Ruginya kita kalau di dunia tak ingat syurga. Cara nak ingat, tunjuk Al-Baqarah 25 ni. Setiap kali makan, jemaah sekalian, kita akan ingat kata, kat syurga lagi best. Dia ada kaitan. Ni ayat ni ada kaitan jemaah sekalian. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang diberikan kami kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang sama dulu, dan sekarang syurga sama. Ya Allah, bila saya baca ni, ruginya kalau kita tak jadikan dunia ini asbab untuk kita ingat syurga. Ingat Allah dah pasti. Kalau orang tak ingat Allah, dia takkan boleh ingat syurga. Takkan boleh, sebab syurga milik Allah. Nak masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Dia tidak boleh pisahkan syurga dengan pemilik. Dia mesti kena dengan Allah. Tidak boleh tidak. Tak ada istilah ingat syurga, lupa Allah. Tak boleh. Sebab syurga milik Allah. Bagi kita di dunia, itulah ujian kita. Tapi ayat ni jelas. Dan ni kita, Al-Quran Allah cerita, walahum fiha azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci. Suci ni maksudnya apa? Sentiasa tidak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Sentiasa, always.
Allah Akbar. Ni Al-Quran cerita tentang pasangan. Orang perempuan sentiasa nak feel yang, look yang, semua nak yang. Nak yang boleh. Syurga tu. Kekal. Always yang. Dan semua nikmat tu kekal. Allahu Akbar. Kekal masa sekarang. Kita ni dah 2024 dah. 2023 dah outdated dah. Sekejap dah. Semua tunggu. Kita tunggu 2024 lah keluar model baru. Padahal baru beli 2023. Paling dahsyat kita tunggu tahun lah. Tudung. Orang perempuan tudung. Ni harga. Dulu heboh sekejap tudung bawal 50,000. Harga tudung bawal 50,000. Belilah tudung 50,000. Semalam dia pakai. Hari ni dia pakai. Try lah pakai. Betul orang perempuan cukup takut dengan pakai baju yang sama. Dia kata apa? Baju semalam ke? Allah. Pening dia. Baju semalam. Aku beli tudung ni 10. Betul? 10 aku beli tudung ni. Warna ni aku suka. Aku beli 10. Hari-hari pakai warna yang sama. Orang tak nampak 70,000 dah. Macam semalam sama je. Semalam dah. Bila orang kata semalam, outdated. Punyalah lekehnya dunia ni. Ini cara kita cerita dunia macam ni. Cara kita nak remehkan dunia. Walaupun kita ada dunia. Itu caranya. Kita pakailah kereta apa pun. Bugatti ke, Bentley ke. Keluar model baru, model lama, outdated. Pakai tak masalah. Pakai. Tapi janganlah besarkan dia. Malah kita remehkan dia. Remeh macam tu lah. Outdated. Ni pakailah kat dunia ni. Kita pergunakan isu hal sekarang pasal yelah, benda ni evergreen tentang agama, bayaran lah, apalah semua kan. Setengah-setengah asatizah tu pun terkedu juga nak jawab. Kalau saya jawab mudahnya. Tak ada satu harga dunia pun boleh membayar agama. Kalau dia takdir saya hari ni buat Bentley, itu kecil lagi itu sebenarnya. Patut kena macam tu. Dia tak boleh rasa macam kita ni kena jagalah Islam nampak hebat. Kalau semua depan ni Ferrari, semua ni Bentley, Bugatti Veyron apa semua ni. Itu salah kita juga. Setengah tu macam tu sifat dia, pandangan dia. Bila macam tu Islam nampak hebat. Islam takkan hebat dengan benda-benda tu. Kerana Islam telah hebat. Telah pun hebat. Michael Schumacher telah pun dia hebat. Dia pakai kereta apa pun. Hebat dia pelumba hebat. Malah kalau dia pakainya hebat, tu bonus. Tu patutnya bonus lah. Pakailah apa pun. Tak ada masalah. Tapi remehkan dia. Bentley ni, ini pun tak layak lagi buat agama. Kalau boleh lebih lagi aku nak. Bukan nak kata apa, tolong bagi. Contoh, mas sekalian. Misalan mudah. Kita ada permata. Permata ni, bekas nak bawa dia, mana boleh lagi mahal daripada permata? Malah kita kena, maka takkan jumpa sebab permata lagi mahal daripada bekas dia. Tapi bekas dia, carilah bekas yang mana pun, tak menandingi nilai permata tu. Selain bulan bekas tu buang lah. Kan, barang-barang mahal ke sebab tuan beli beg-beg, orang perempuan ke beli beg Louis Vuitton lah, apalah. Dia punya packaging, kalau jam-jam tu, dia packaging, dan sekali campak je packaging tu pun. Kita nak isi dia tu. Dah. Samalah kita ibarat dunia ni. Pakailah apa pun, Bentley ke apa ke, dah lepas pakai, aku buang kau katanya. Kau bersih buruk ke? Cakap macam tu. Tuan tu cakap lah, jangan. Orang tak kena-mena cakap. Marah pula orang tu kan. Ni kereta Bentley ni bersih buruk je tuan. Atas bawah dia pandang kita. Tapi kalau tuan yang pakai tak apa. Dia cakap macam tu, dia pakai. Tapi sebenarnya macam itu. Kita remehkan nilai dunia. Sebab tak ada satu harga dunia boleh bawa agama. Tak boleh. Sebab agama, yang ni Islam, yu'la alaih. Lebih tinggi pada segala-galanya. Tawarannya syurga. Syurga Allah bagi. Jadi bawa dunia, jangan rasa kita lebih. Tak ada. Tak ada apa kelebihan pada dunia. Melainkan dunia yang menumpang kelebihan agama. Dia yang menumpang. Malah dunia kalau bercakap, dia akan bercakap pada orang yang membawa agama. Siapa tuan-tuan ke semua kita ni yang bawa agama, dia akan merintih, merayu, tolonglah ambil aku. Tolong, kata. Kerana aku kalau dengan tangan orang yang lara, ingat tak ingat Allah, aku akan jadi bakaran mereka.
Tolonglah aku nak duduk dengan kau. Nah, kalau lah dunia ni boleh bercakap, ni nak duduk dengan kita. Sebab apa? Kita bawa pergi masjid, beli kereta mahal-mahal, bawa pergi masjid. Pak kita orang masjid. Kita orang bawa keluarga pergi elok, tempat elok. Kita akan pergunakan benda-benda tu. Jadi dia nak duduk dengan kita. Jadi tak ada masalah. Yang jadi masalah bawa untuk bermegah-megah. Atau ada dalam surah Al-Hadid ayat 20. Bermegah-megah. Itu masalah besar. Tapi biasa itulah dunia. Seringkali dikaitkan dengan kemegahan. Lambang kemewahan. Dulu apa? Itu tapi iklan rokok lah kan. Hitam tu kan. Hitam itu menawan kan. Perilis. Lambang kemewahan. Selalu dia melambangkan sesuatu kelebihan. Padahal dunia ni tak ada apa nilainya di sisi Allah. Kalaulah sebesar nyamuk, sebesar sayap nyamuk ada nilai dunia ni, nilainya ada. Sebesar sayap nyamuk Allah tak bagi orang-orang yang menentang dia untuk minum air. Air pun Allah tak bagi. Allah nisbahkan dunia ni dengan setitis air. Kalaulah dunia ni ada nilai, setitis air aku tak bagi. Jangan pelik orang dapat dunia, macam mana dia dapat? Allah bagi. Macam kita, macam mana dapat? Alah dia bagi. Kenapa dia bagi? Sebab dia maha kaya macam tu. Orang tu kaya dia bagi. Tanya balik yang tukang bagi. Benda tu bukannya mahal sangat pun. Lah, tak mahal. Nampak? Allah bagi dunia ke kita, bukan mahal sangat pun. Di sisi Allah, nak bagi kun fayakun. Paling rendah tadi dunia, surga 10 kali ganda dunia. Dalam riwayat tu tuan-tuan kalau buka, yang keluar tu dia kata syurga dah penuh. Allah suruh dia berangan. Pernah kamu angan-angan dulu nak masuk syurga? Pernah. Sekarang suruh berangan nak masuk syurga. Dari riwayat tu. Dia rasa macam betul ke ni? Cepun dia berangan. Dia berangan je dapat dah. Sekarang dah kamu dah dapat. Tapi kalau kat dunia jangan guna berangan, tak jadi. Kalau kat dunia kena amal. Itu kisah Allah nak menunjukkan rahmatnya tu. Nabi tersenyum tu, Nabi tergelak. Baca kisah tu Nabi tergelak. Betapa pemurahnya Allah. Sekarang kamu berangan nak masuk surga. Berangan. Pernahlah dulu berangan nak masuk. Semua orang berangan. Sonoknya, tapi saya ni tak layak. Saya ni dalam tak layak tu terus buat jahat. Patutnya dalam tak layak tu sepatutnya kita kena berharap kepada Allah. Jadi jemaah yang Allah, kesimpulan kita pada pagi yang barakah ni, pertama alhamdulillah kita Allah izinkan masuk ke tahun baru 2024, pertambahan nombor, pertambahan umur, pertambahan semuanya bertambah. Pada dunia ini kita tak lain tidak bukan kita nak cari berkat. Tu. Kerana tak ada Islam pertambahan pada dunia. Di dunia adalah pengurangan. Kena ingat tu je lah. Cuma kita terkeliru dengan istilah tambah kan. Berkurang. Jadi berkurang usia. Harta bertambah pun. Usia sama berkurang. Sebab apa? Usia kita, masa kita. Jadi nak pakai semua, kita kekurangan time. Kekurangan. Sebab akan ada side yang kurang. Mungkin dah kira kurang sihat. Duit banyak. Tapi sihat dah kurang. Macam mana? Ada orang buat contoh waktu kan, muda ada, duit tak ada. Macam tu lah. Dah berusia, duit ada, tenaga tak ada. Dia orang buat lah. Macam ni tu. Saya baca tengok. Timeline. Hidup. Jadi, serba-serbi kurang lah dunia ni. Duit lebih, kurang masa. Banyak kurang. Banyak masa, kurang duit. Kurang duit pula. Banyaklah masa, duit pula kurang. Serba-serbi kurang. Jadi kita boleh buat kesimpulan dunia ni berkurangan. Itu je. Jadi dalam kurang-kurang tu kita nak lebih. Kat mana nak lebih mas sekalian? Berkat. Berkat ni dengan iman. Balikkan kekuatan iman kita dengan dunia ni. Lihat dunia dengan iman. Syarahkan dunia dengan syurga neraka. InsyaAllah akan datang keberkatan tu, kita jadi semangat. Kita rasa Allah ada. Kita ada harapan untuk hidup kat dunia yang berbaki tak tahu bila. Jangan putus harap untuk menjalani kehidupan dunia yang berkurangan, banyak benda kurang. Dan ke depan lagi macam cerita ni kita dengar. Tengok 2024 ni, macam-macam cerita dia keluar. Kita yang dah belajar ni, kita anggap betul lah tu. Dunia makin berkurang, nak cakap apa lagi. Alang-alang kurang ni, kita tahu terus makna dunia tu apa. Kita belajar. Akhirnya kita semangat untuk hidup dengan janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah tidak pernah memungkiri janji. Wallahu alam, itu saja Mas Lam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan terkasar kata, tukaran bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada sirah akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah min surat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.